Kita berdoa. Mari我们来进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. 我们在天上的父，我们感谢你赐给我们美好的一天， Kami boleh memperingati hari orang tua, 我们可以庆祝双亲节。 mengingatkan beberapa kami yang Tuhan izinkan menjadi orang tua, kami punya tugas. 主啊，求你提醒我们身为父母亲的，我们有任务。 Karena itu di dalam ibadah hari ini kami juga ingin mendengar suara Tuhan. 因此呢，在今天的崇拜中，我们很渴慕听到主的声音。 Suara Tuhan yang mengarahkan bagi kami sekali lagi tugas kami di hadapan Tuhan. 主啊，透过你的声音，你带领指引我们，让我们知道我们的任务。 Karena itu pakai waktu ke depan untuk berbicara pada setiap kami. 主啊，好让你使用前面的时间来向我们每一个人说话。 Dan pakai hambamu, kedua hambamu baik yang berbicara maupun menerjemah. 求你恩膏使用你两位仆人，无论是传讲或传译的， Sehingga suara Tuhan boleh digemakan di dalam ruangan ini. 好让只有主的声音在这个教堂里面。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 我们祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu biarkanlah anak-anak datang kepada Yesus. 我们今天要思考的一个主题就是让孩子们到主耶稣那里去。 Saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. 今天所要思考的经文是起自于马可福音第10章第13到16节。 Saya akan bacakan di dalam bagian ini Markus 10 13 sampai 16, ayat 13 sampai 14 dalam bahasa Indonesia, 15 16 dalam bahasa Mandarin. 我用印尼语诵读13到14节，用华语15到16节。 Demikian firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Markus 10 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 第15节，我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。 Saudara-saudara, saya percaya pada setiap kita punya konsep bahwa anak-anak itu memang adalah figur yang mengganggu. 我相信大家呢，对孩子们都有这样的印象，我们认为孩子们都会打扰我们的。 Karena itu beberapa orang tua mendambakan anak, tapi ketika diberi, dia mulai komplain. 所以呢，当父母亲一开始他们是很盼望有孩子的，当他们有孩子之后呢，他们就开始埋怨了。 Bahkan anak-anak itu sering dijadikan alasan agar kita itu tidak bisa melayani karena mereka. 我们常常也把孩子成为我们不去侍奉的理由。 Saya mau pergi pelayanan di gereja, harus menjaga mereka. 我要去教堂侍奉，但是我还是要照顾我的孩子啊。 Karena kita semua berpikir bahwa anak-anak itu memang figur yang memang penuh anugerah, tapi juga sekaligus penuh gangguan. 我们的确知道孩子们是上帝赐给我们的恩典，但是同时我们也认为孩子们会打扰我们。 Karena itu ada orang berkata kalau kita itu punya 10 anak itu lebih punya tahu apa rasa cukup daripada 10 miliar. 所以我们常常会这样子说，拥有这个10个孩子的人，比起那个拥有100亿的人更觉得满足。 Karena orang punya 10 miliar biasanya tetap kerasa tidak cukup, pingin lebih. Kalau bisa 11 miliar, 12 miliar. 因为呢，通常那拥有100亿的人呢，他会觉得不够，他会继续想要挣更多的。 Punya 10 anak biasanya kerasa cukup, tidak pingin 11. 因为那些已经拥有10个孩子的们，他们会觉得已经足够了，不想再加了。 Kecuali mau membangun satu klub sepak bola. 除非你想要建立一个足球队。 Saya percaya itu juga yang terjadi ketika kita melihat di dalam ayat pembuka bahwa murid-murid itu memarahi anak-anak. 像刚才我们所读的经文，在13节那边，我们看到门徒们
责备那些孩子们。 Memarahi orang tua yang membawa anak-anak karena dianggapnya anak-anak itu juga mengganggu dan juga tidak penting. 门徒们责备那些想要带孩子们来到主耶稣面前的人。 Saya percaya ini bukan karena murid-murid itu jahat, tapi mungkin konsepnya sama dengan beberapa dari kita. 我相信那些门徒们却应该没有什么恶意的。我相信他们也是跟我们有同样的一个观念。 Yesus itu sudah lelah melayani, sekarang dibawa lagi anak-anak di hadapan Yesus. 主耶稣已经很劳累的在那边侍奉，现在又要带孩子们来到他的面前。 Karena itu dikatakan mereka membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ini masih terlalu kecil, buat apa dibawa? 因为当这些人想到一些小孩子来到主耶稣的面前的时候，而且这些孩子们还很小，要做什么呢？ Mereka ingin agar Yesus itu menjamah anak-anak mereka. 他们希望主耶稣来摸这个孩子们。 Tapi bagi murid-murid ini tindakan yang mengganggu karena anak-anak itu tidak penting. 但是对于门徒们来说，这些孩子们不重要，只是会打扰而已。 Seperti kita kalau ibadah, biasanya kalau ada anak-anak datang di ruangan ini kita anggap mengganggu. 像我们同场一样，如果有孩子们跟我们一起在这里面会堂里面一起参加崇拜的话，我们会觉得他们会打扰我们。 Apalagi ketika saya selesai khotbah dibawa anak-anak di hadapan saya untuk diberkati, itu mengganggu. 更何况当这个崇拜结束后，会带孩子们来到这个神父的面前，求神父来祝福他们，这个很打扰的。 Dan biasanya responnya adalah jangan ganggu, dia perlu khotbah lagi nanti di KO berikutnya. 通常呢，我们一般人的回应会这样子说：不要打扰这个神父，因为他还需要讲到在下一堂会。 Saya percaya ini bukan respon yang jahat, ini adalah respon yang umum yang seringkali terjadi bahkan kita lakukan. 我认为呢，这个不是一个恶的一个回应，但是这个却是一个很自然、一般的给予的一个回应。 Tapi kemudian Yesus itu berespon berbeda. 我们接下来看到主耶稣却给予一个不同的回应。 Yesus justru memarahi mereka dan mengatakan bawa anak-anak itu kepadaku. 主耶稣却对门徒们恼怒，骂他们，而且就吩咐门徒们把孩子们带到他那里去。 Respon pertama Yesus ini mengingatkan kita bahwa anak-anak itu juga adalah milik Yesus. 这个主耶稣的第一个反应告诉我们，也提醒我们，这些孩子们也是属于主耶稣的。 Anak-anak itu milik Yesus yang dititipkan bagi setiap kita yang diizinkan jadi orang tua. 这些孩子是属于主耶稣的，是他把这些孩子托付给我们，被信任成为父母的人。 Karena itu Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka. 因此呢，主耶稣就吩咐门徒们说，让孩子们到他那里，不要就拦阻他们。 Dan Yesus melanjutkan, karena sebab orang-orang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. 主耶稣也这样子对门徒们说，就是正是这样的人，他们是拥有上帝国的。 Mereka yang dianggap mengganggu dan tidak penting itu juga adalah anggota kerajaan Allah. 我们视为那些孩子们不重要的人，他们也是属于天国的人呢。 Sehingga Yesus bilang, jangan halangi mereka datang kepadaku. 所以主耶稣告诉门徒们说，不要拦阻他们来到我这里来。 Saudara-saudara, saya percaya setiap kita itu menghantar anak-anak kita ke sekolah minggu karena mungkin ayat ini. 我们也相信，因为我们刚才所读的经文，我们会把我们的孩子送到主日学那里。 Tapi menurut saya setiap minggu ketika kita menghantar anak-anak kita ke sekolah minggu, 但是对我来说，当我们把孩子们每一周送到主日学那里去的时候， ada dua macam orang tua yang berbeda. 有两种不同的这个父母亲。 Orang tua yang pertama menghantar anak-anaknya sekolah minggu karena menganggap anak-anaknya mengganggu mereka. 第一种的父母亲他们把孩子们送到主日学，是因为他们觉得孩子们会打扰他们。 Saya kirim sekolah minggu agar tidak mengganggu saya beribadah di RKU. 我把孩子们送到主日学，好让他在崇拜里的时候呢，不打扰我。 Saya ingin beribadah kepada Tuhan, jangan diganggu oleh anak-anak yang tidak penting. 我想敬拜上帝，我也不想我的孩子们打扰我。 Karena itu kita kirim mereka ke sekolah minggu. 因此呢，我们就把
孩子们送到主日学那里。 Karena kita berpikir, toh ada daycare yang disediakan gereja. 我们会这样子想说，教堂已经预备给我们这个托儿所嘛， Bahkan ada banyak babysitter yang sudah diizinkan mengajar di sana. 更何况那里还有很多保姆在那边教他们、照顾他们， Jadi kita titipkan saja agar kita tidak diganggu mereka. 所以我们就把他们拖在那里，好让他们不打扰我们。 Ini orang tua macam pertama, dia menghantar anak-anak kepada Tuhan karena tidak ingin diganggu anaknya. 这个就是第一种的父母亲，他们把孩子们送到主日学的时候呢，只是不想孩子们打扰他们在崇拜中。 Dia tidak tahu anak-anak itu titipan Tuhan, dia justru ingin anak-anak dititipkan kepada Tuhan. 所以他知道孩子们是上帝所托付给他们的，他们也想把孩子托付给主。 Karena itu jangan heran jika nanti ketika anak-anak itu sudah mulai dewasa, 所以我们不要奇怪，当孩子们开始长大的时候， dia sudah mulai remaja, sudah mulai pemuda, 他开始进入青少年时期的时候， dia tidak lagi ingin datang ke gereja. 他不再想要来教会了。 Bukan karena kurang band di gereja, 鼓掌啊！ band, musik 哦，不是因为在教会缺少什么音乐的， itu menghina anak muda, seolah anak-anak muda kita tuh murahan, cuman perlu band. 我们有这种想法是侮辱了这些青少年们，好像他们来教会只是需要这些音乐团队而已。 Mereka tidak lagi merasa perlu datang ke gereja karena mereka merasa tidak perlu lagi menitipkan kami. 他们认为不需要来教会的原因，是因为他们觉得不需要被送到那边去给人照顾了。 Dulu saya masih kecil, kalian titipkan karena terganggu dengan kami. 以前当我们还小的时候，你把我托付到这个主日学，因为觉得我会打扰你们。 Sekarang saya sudah besar, saya bisa pergi sendiri, tidak perlu dititipkan. 现在我已经长大了，我可以自己去了，我不需要被拖在任何一个地方了。 Jadi mereka akan pilih mall daripada gereja. 所以他们比较选择去这个商场，比起来这个教会， Toh juga mirip-mirip, sama-sama ada kafenya, 就好像就类似嘛，在商场也是有咖啡厅啊， sama-sama lantai atasnya ada fitness centernya. 在楼上也有健身房啊。 Jadi buat apa kalian titipkan kami ke tempat yang membosankan itu? 然后干嘛你们要把我们拖在那些很厌烦的地方呢？ Kami sudah besar, kami tidak perlu lagi dititipkan, kami berhenti ke gereja. 我们已经长大了，我们不需要被托放在任何一个地方，我们可以自立了。 Saudara-saudara, ini orang tua macam pertama, mereka mungkin menghantar anak-anak di hadapan Tuhan. 这就是第一种的父母亲，他们把孩子们带到主耶稣的面前的方法。 Tapi mereka menganggap Tuhan itu hanya sebatas babysitter. 但是他们呢，把主耶稣看成为一个保姆而已。 Saya ingin beribadah tanpa diganggu, anak-anak saya mengganggu dan tidak penting. 我想要崇拜，我不需要我这个不重要的孩子来打扰我。 Karena itu kita berhenti, titipkan ke guru sekolah minggu dan kita itu pergi. 所以我们把他交托在这个主日学，然后我们就走了。 Mereka akan melihat gereja itu cuma tempat penampungan anak. Penampungan anak-anak. 他们把教堂视为一个托儿所而已。 Tapi ada orang tua macam kedua. 但是也有第二种的父母亲， Sama menghantar anak-anak ke sekolah minggu juga. 也是把孩子们送到主日学那里。 Tapi bedanya dia sadar anak-anak itu bukan dititipkan ke Tuhan. 但是他很清楚觉悟，知道他不是把孩子托付给这个我们的主而已。 Karena gereja bukan daycare, guru sekolah minggu bukan babysitter. 因为教堂主日学不是托儿所，主日学老师也不是保姆， Tapi mereka sadar mendidik anak tidak mudah. 但是他们却知道清楚觉悟，教养孩子并不容易。 Mereka sadar mereka perlu menghantar anak-anak mereka di hadapan Tuhan untuk Tuhan campur tangan. 他们觉得需要把孩子们带到主的面前，希望主来帮助。 Bedanya adalah orang tua macam kedua ini, 这个第二种的父母亲的不同的所在哪里呢？ dia bukan hanya menurunkan anaknya lalu menyuruh anaknya pergi dan ditinggal. 他不只是说把孩子送到教会，叫他下车，送到主日学，然后他就走了。
Tapi mereka juga memantau anaknya, hari ini belajar apa. 他们也是来监督孩子们今天学习了什么。 Dan mereka juga membangun percakapan iman itu juga di rumah. 他们也在家庭跟孩子们谈论有关于主的话， Karena mereka sadar guru sekolah minggu itu cuma ngambil bagian kecil, bagian sisanya itu tetap mereka. 因为他们清楚知道主日学老师所扮演的角色只是小部分而已，而父母亲所要扮演的角色在家里是很大的一个角色。 Bahkan orang tua macam kedua ini mungkin mengajak anaknya berdoa bersama setiap hari di rumah. 甚至呢，像这第二种的父母亲，他们在家庭里也会邀请孩子们一同来祷告。 Dan setiap kali dia mungkin menurunkan anaknya sekolah minggu, dia turunkan dengan satu pesan. 他把孩子送到主日学的时候呢，有可能他就一个一个的把他们送到主日学那里。 Saya bukan menitipkan kamu, saya ingin kamu punya dasar iman yang kuat. 我不是把你拖在这里，而是我要把你在这里学习，让你的信心有扎根在这个主的话语上。 Dengarkan suara Tuhan lewat gurumu, guru sekolah minggumu dengan baik hari ini. 你要透过主日学老师所说出来的主的话去学习、去思考。 Saudara, dua macam orang yang sama-sama menghantar anak di hadapan Tuhan. 这个两种的父母亲，同样的把孩子们送到主那里， Tapi sama sekali berbeda, jelas berbeda. 但是完全是不一样的。 Tipe yang kedua mereka sadar, mereka tidak sanggup mendidik sendiri. 第二种的父母亲，他们觉悟到，他们不能依靠自己的能力来教养孩子们。 Mereka sadar orang yang dititipkan di hadapan kita itu adalah titipan Tuhan. 他们很觉悟到，他们的孩子是上帝托付给他们的， Karena itu kita harus mendidik mereka dengan baik bersama Tuhan. 所以我们必须与主一起来教养孩子们。 Karena itu kita perlu menghantar mereka di hadapan Tuhan. 所以我们必须把孩子送到主的面前。 Ini respon Yesus pertama untuk mengingatkan tugas kita sebagai orang tua. 这个主耶稣的第二个反应呢，就是提醒我们身为父母亲的重要的任务。 Agar kita boleh menjadi orang tua itu yang betul-betul konsisten menjadi model mendidik mereka. 好让我们成为父母亲的，要成为孩子们的榜样，好好来教养他们。 Saudara, bukankah zaman sekarang itu yang paling langka itu adalah model? 岂不是在现今的这个世代呢，最稀有的就是成为好的榜样吗？ Karena itu kalau anak-anak kita itu menjadi pemberontak bukan karena kurang dididik. 所以呢，当我们孩子反抗的时候呢，不是他不懂事，是因为他们受不够我们的教育、我们的教养。 Tapi kadang-kadang mereka tuh kurang melihat kita menjadi model yang konsisten buat mereka. 那这是有时候他们也看到我们成为他们的榜样。 Dari kecil mereka tuh dipaksa cepat bicara, cepat bicara. 从小就开始逼孩子们赶快学习说话。 Ayo belajar jalan biar cepat bisa jalan-jalan sama mama. 就赶快学习走路，好让你可以陪妈妈一起去这个逛街。 Begitu ngomong lancar, jalan lancar, diam, duduk. 当孩子们开始会说话、会走路的时候，我们就吩咐孩子们不要多说话，你要安静坐下来， Jangan cerewet, mama lagi ngomong, kamu ngomong terus. 不要说太多，妈妈正在说话，你就听妈妈说话。 Mau jalan, jangan banyak jalan-jalan, duduk. 不要走动太多，你坐下来。 Orang tua akan membuat anaknya itu bingung. 就是父母亲会使孩子们感到疑惑， Mungkin dia di sekolah minggu bicara sama temennya, mamaku ini pusing saya. 可能他在主日学会告诉他的朋友说：“我的父母亲使我感到疑惑。 Dulu suruh cepat ngomong, sekarang suruh diam. 以前叫我赶快学说话，现在却叫我安静不要说话。 Suruh cepat belajar jalan, sekarang suruh duduk. 以前叫我快快学会走路，现在叫我坐下来不要动。” Mereka butuh model, jadilah model yang konsisten. 他们需要一个好的榜样，我们要成为一致的榜样。 Dan untuk itu tidak mudah, karena itu kita perlu hantar mereka di hadapan Tuhan. 所以因此，这个不是一件容易的事情，我们必须把他们带到主的面前。 Dan Yesus itu justru mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. 主耶稣却对门徒们这样子说：“让这些孩子们来到我这里， Karena mereka bukan mengganggu dan tidak penting, mereka tetap penting di hadapan Tuhan. 因为他们不是打扰，也不是说无用的，他们在主的面前，在主的眼中也是很重要的。” Dan respon Yesus yang kedua, 主耶稣的第二个的反应， bukan cuma Yesus itu mengatakan anak-anak itu perlu dididik.
主耶稣不只说这些孩子们需要被教导而已， tapi kita pun juga perlu belajar dari mereka. 我们也需要从孩子们的身上学习。 Dikatakan sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. 主耶稣在15节那边说：“凡要承受上帝国的，若不像小孩子。” Dengan kata lain, siapa dari kita yang tidak belajar seperti anak kecil itu, 换句话说，如果我们当中没有人学习像这些孩子一样， kita tidak akan masuk ke dalamnya. 我们不能进 Saudara, bukan cuma 进天国。 saudara, bukan cuma kita itu mengajar mereka, kita juga belajar dari mereka. 我们不只是教导我们的孩子们，我们也从孩子们的身上学习。 Tapi saya percaya belajar dari mereka itu bukan belajar kepolosan mereka dalam pengertian lugu. 我相信主耶稣所强调的，要从孩子们的学习的这方面，不是学习孩子们的这个单纯无辜的那种样子。 Yaitu anak-anak yang nggak ngerti apa-apa. Makanya banyak orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. 就像孩子们什么都很单纯，什么都不知道，所以因此很多的基督徒他什么都不知道。 Karena saya percaya yang dimaksud Yesus itu belajar seperti anak kecil, bukan keluguannya. 所以呢，当主耶稣叫我们从孩子们的身上学习的时候呢，不是指学习孩子们的这些单纯或无辜。 Apalagi Bapak Ibu kalau dari Surabaya tahu lugu itu singkatan. 如果你们是从泗水来的话，这个印尼字 lugu 是一个简写， Cuman orang Surabaya yang tahu lugu itu lucu-lucu goblok. 只有泗水人知道这个 lugu 的简写的意思就是就是单纯又愚笨。 Dia lucu tapi tidak ngerti apa-apa. 他是可爱，但是什么都不知道。 Saya percaya bukan itu yang kita tiru dari mereka. 我相信我们不是要学习像这样子的。 Lalu apa yang Yesus ingin kita pelajari dari mereka? 所以主耶稣是要我们从孩子们的身上学习什么呢？ Saudara, anak-anak itu adalah figur yang terus bergantung pada orang tuanya. 我们的孩子们呢，是一个一直来依赖我们父母亲的一个人。 Dia figur yang rapuh, yang tahu dia tidak bisa apa-apa, dia butuh orang tuanya. 他是一个很脆弱，也需要依靠父母亲来做任何的事情的人。 Tapi sayangnya ketika dia sudah mulai dewasa, remaja, pemuda, dan dewasa, 但是当他慢慢渐渐长大，成为青少年、成人之后， beberapa dari mereka mulai merasa tidak lagi perlu bergantung pada orang tuanya. 他们就觉得不再需要依靠他的父母亲了。 Bagaimana dengan kita yang dewasa rohani? 那么对于我们这些属灵已经成熟的人是怎么样呢？ Apakah itu berarti kita sudah tidak perlu lagi bergantung pada Tuhan? 是否我们不再需要依靠我们的主了呢？ Bukankah banyak orang itu yang sudah mulai merasa dewasa rohani, tidak lagi tunduk pada Tuhan? 岂不是那些认为自己已经在属灵上成熟的人，不再需要依靠我们的主了呢？ Sudah sering saat teduh, sudah tidak perlu lagi minta pimpinan Tuhan, sudah tahu ayat itu bicara apa. 所以也不再需要常常去这个早上去灵修了，因为清楚知道主要怎么样带领他们了。 Tapi justru Yesus bicara orang seperti itu sulit masuk kerajaan surga. 但是主耶稣却说，像这样的人很难进入天国， Karena mereka tidak lagi punya kebergantungan lagi dengan Tuhan. 因为他们不再需要这个依靠主了。 Anak kecil mengajarkan kita untuk terus bergantung pada orang tuanya. 孩子们告诉我们，从孩子们的学习，这其中一个就是孩子们不断的需要依靠他们的父母亲。 Dia terus mencari orang tuanya, terus merasa kurang kalau tidak ada orang tuanya. 他一直不断会寻找他的父母亲，如果父母亲不在的话，他会觉得缺乏什么的。 Apakah sikap itu masih dimiliki oleh setiap kita orang tua? 是否像这样的心态，我们身为父母亲的还有这样的心态呢？ Apakah kita masih menunjukkan kepada anak-anak sedewasa ini pun papa masih bergantung pada Tuhan? 是否我们就像孩子们做一个榜样，说，就算我已经成熟了，属灵上已经成熟了，但是我爸爸妈妈还是需要依靠我们的主。 Saya percaya ini yang Yesus itu ingin kita belajar dari mereka. 我相信这就是主耶稣想要我们从孩子们的身上学习的事。 Menyambut kerajaan Allah itu seolah-olah dia perlu itu. Saya bergantung dengan itu. 就是
他们就是好像很渴慕需要依靠主来进入这个天国的。 Dan yang kedua, anak-anak itu bukan cuma bergantung pada orang tuanya, 第二点，孩子们不只是依靠父母亲， tapi anak-anak itu juga selalu jujur dengan perasaannya. 孩子们永远就是对他们的这个感情诚实的。 Anak-anak itu tulus, dia tidak pandai menutupi perasaannya. 孩子们是很真诚的，他们不懂得隐瞒他们的感情。 Sehingga kalau dia itu tidak suka sama orang, kelihatan mukanya. 所以呢，当他不喜欢某个人的时候，从他表情上会知道。 Bahkan dia mudah sekali dibikin terkagum. 并且呢，他很容易对某件事感到敬佩的。 Dan dia tidak malu mengakui dia terkagum dan tidak bosan akan hal itu saja. 他也不会说觉得害羞，说他对某件事感到敬佩，他也不会很轻易的感到这个厌烦。 Karena itu kalau orang tua itu ngajak main anaknya, kubah, dia selalu tertawa, berkali-kali diulang tetap tertawa. 所以当父母亲跟孩子们玩游戏的时候呢，他通常都会觉得很高兴的，他不会觉得很厌烦的。 Sampai kita yang kerasa bodoh, mereka tetap senang. 是我们觉得好像是很愚笨。 Mereka tidak pernah bosan hal-hal yang itu saja dan itu terus membuat mereka terkesan, kagum. 他们不会对某件事情感到厌烦，而且会对某些事情他们感到非常敬佩。 Mereka tidak pernah merasa hal itu membosankan dan konyol buat mereka. 他们不会觉得这件事情对他们来说是无聊或者沉闷的。 Tapi sayangnya setelah besar, coba anak remaja, kubah, papa gila ya. 但是当他们长大的时候，你就在玩这样的游戏跟他的话，他会觉得说你是不是有病啊？ Mereka sudah tidak lagi mudah terkesan, mereka mudah bosan. 他们不再很容易的受感动了，他们很容易感到厌烦了。 Kita harus belajar seperti anak-anak bagaimana kita terus kagum pada Tuhan dan tidak mudah bosan pada Tuhan. 我们要像小孩子这样那样子的学习，就是对主要有一个敬佩不轻易厌烦的心。 Saudara-saudara, mari kita lihat gereja pada umumnya. 我们来看这个教堂一般的， Masihkah firman Tuhan itu menjadi yang utama di dalam gereja? 是否上帝的话语在这个教堂里还是优先的呢？ Beberapa gereja mengatakan bosan. 有许多的教会说，这个上帝的话很厌烦了。 Dianggapnya firman Tuhan sudah tidak mengagumkan lagi dan membosankan buat mereka. 他们不觉得上帝的话是值得他们去敬佩，他们觉得很厌烦了。 Sehingga mereka perlu menggantikannya dengan musik, hiburan, undang artis, YouTuber, firman Tuhan digeser. 所以他们通常都会把这个音乐来做代替，或者请这些网红来到这个教堂来做表演，来代替主的话语。 Karena itu setiap kali ada acara khusus, selalu pesannya adalah firman Tuhannya pendekin saja. 所以呢，因此在教堂如果通常举办一些特殊的节目的时候、活动的时候呢，他们会吩咐说请把这个上帝的话语简短。 Saya pernah diundang gereja lalu dibilang, Pak, ini kebetulan acara khusus 15 menit plus terjemahan. 我曾经呢被一个教会邀请到，他刚好有举办了一个特别的这个节目呢，他就告诉我说，这个是特别的一个崇拜，请你这个讲道15分钟，包括翻译。 Ajak aja baca Titus tadi berulang-ulang, selesai 15 menit. 然后我就是心里想说，就读这个提多书，刚才我们读的经文，读几遍就结束了嘛。 Setiap kali diundang ada acara khusus, potong firmannya. 每次如果有这个特别的崇拜的话，被简短的就是上帝的话语。 Tapi saya belum pernah diundang ke gereja acara khusus yang dipotong lagunya. 我从来没被邀请到一个举行一个特别崇拜的教会中，是简短他们的这个唱诗的时间。 Saya tidak pernah diundang sama gereja acara khusus dikatakan Pak tetap khotbah seperti biasa yang saya potong pengumumannya. 我从来没有被邀请到一个这个教堂有举行特别节目的说，你的讲道仍然就是按照你所已经准备的去讲，我会简短这个公布信息的时间。 Pengumumannya tetap panjang, banyak video lebih dari 15 menit. 这个公布信息仍然很长，很多视频。 Firman Tuhan dipotong. 被简短的却是上帝的话语。 Karena kita sudah tidak lagi terkagum dengan firman Tuhan, kita bosan dengan firman Tuhan.
因为我们已经没有对上帝的话语感到敬佩了，我们对上帝的话已经感到厌烦了。 Dan Tuhan bilang, mari belajar seperti anak-anak lagi yang terus terkesan tidak pernah bosan. 主却对我们说，我们要从孩子们的身上学习，他们对主的话感到敬佩，也从来不会觉得厌烦。 Bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan kalau surat cintanya pun kita bosan membacanya? 我们怎能去明白我们主的心呢？如果上帝的这个书信，我们都很少去读。 Tanpa menjadi seperti anak-anak, kita tidak mungkin bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan mudah. 我们要带我们的孩子来到主的面前，是一件不容易的事情。 Karena itu Yesus tutup bagian ini dengan mengatakan dia memeluk anak-anak yang dianggap mengganggu dan tidak penting itu. 所以呢，主耶稣在15节那边告诉我们说，16节那边告诉我们说，主耶稣抱着这个小孩子，给他们按手。 Dan dia meletakkan tangan memberkati anak-anak yang dianggap mengganggu dan tidak penting itu. 他给那些我们觉得不重要、打扰我们孩子们按手，并且赐福他们。 Saudara ingin diberkatin Tuhan, jadilah seperti anak-anak. 弟兄姐妹，你们如果想要蒙主的祝福，你们就要像小孩子一样， Yang terus bergantung dan terus terkagum dengan firman Tuhan. 我们一直要不断的这个敬佩，并且这个不厌烦的去学习主的话语。 Tanpa seperti mereka, kita sulit datang di hadapan Tuhan. 如果不像小孩子一样，我们很难来到主的面前。 Dan anak-anak juga akan melihat, papa mamaku saja bosan dengan firman Tuhan kok. 孩子们会从我们的身上看到，我的爸爸妈妈都对主的话感到厌烦了。 Lalu bagaimana mereka melihat firman Tuhan itu penting buat mereka? 然后他们怎能看到主的话对他们是很重要的呢？ Karena itu mari kita hantar anak-anak di hadapan Tuhan, karena mereka titipan Tuhan. 所以呢，我们必须把孩子们带到主的面前，因为孩子是上帝托付给我们的。 Dan dengan hati yang terus bergantung, kagum dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. 我们一直要拥有一颗依靠主的心、敬佩主的心，求主来帮助我们。 Kita menjadi orang tua yang juga terus kagum, terus hadir untuk anak-anak kita, kagum pada Tuhan. 我们要成为一个父母亲，也是要存有一个敬佩我们主的心。 Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. 因为主耶稣说：“让孩子们来到我这里来。” Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. 我们在天上的父，我们再次的向你祷告。 Kami percaya setiap kami yang dipercaya Tuhan menjadi orang tua. 我们相信，我们每一个被你信任成为父母亲的人， Kami tahu itu bukan tugas yang mudah. Berapa banyak air mata yang sudah kami itu teteskan. 我们相信这是不是一件很容易的事情。我们有多少时候为这件事情流泪？ Tapi kami diingatkan bahwa hidup kami ini menjadi contoh buat mereka. 我们也知道，我们的生命要成为孩子们的榜样。 Dan kami harusnya mendidik mereka, membawa mereka yang adalah titipan Tuhan. 我们也知道，上帝把孩子托付给我们，我们有任务要教养他们。 Membawa mereka kembali kepada Tuhan agar Tuhan itu juga turut campur tangan mendidik mereka. 把他们带到主的面前，好让主就是插手来帮助教导他们。 Dan kami juga justru diingatkan kami harus terus punya hati seperti mereka. 我们也在一直不断的被提醒，我们要学习像小孩子们的心， Yang selalu bergantung penuh pada Tuhan. 就是一直不断的需要依靠主， Dan jujur pada Tuhan. 也是对主存着一个诚实的心。 Sehingga ketika kami kecewa, kami itu jujur di hadapan Tuhan mengakui kekecewaan kami. 所以当我们灰心的时候，我们来到主的面前，诚实的来承认。 Dan kami juga mudah terkesan, tidak mudah bosan. 我们也是很容易的来敬佩我们的主， Sehingga kami 也不厌烦， Sehingga kami boleh dengan jujur dan hati yang murni tetap datang di hadapan Tuhan. 好让我们拥有一个真诚、诚实、纯洁的心来到主的面前， Menjadi contoh bagi anak-anak kami. 成为我们孩子们的榜样。 Berkati setiap kami yang Tuhan izinkan menjadi orang tua di tempat ini. 主啊，求你赐福我们成为父母亲的，
Dan setiap kami yang belum memiliki anak dan belum menikah, 我们这些还没有成为父母亲或还没有结婚的， kami percaya ada banyak anak-anak rohani di sekitar kami yang Tuhan juga titipkan. 我们也相信在我们的四周围有很多属灵的孩子们是主托付给我们的。 Biarkan kami juga terus menjaga hidup kami dan mendidik mereka juga di hadapan Tuhan. 主啊，好让我们在你的面前保守我们自己，也教导我们这些孩子。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 这就是我们的祈求祷告，祷告是奉主耶稣基督的名。 Amin. Amin.